Assalamualaikum dan hai semua, welcome back to my channel. Yeay. So Fatih rasa macam Fatih dah lama gila tak buat video macam ni. I mean like untuk channel ni banyak Fatih last yang Fatih buat untuk yang rakam-rakam punya untuk channel ni adalah masa Fatih pindah rumah. Itu je lah kot last. Lepas tu banyak Fatih masuk pada slideshow. So video kali ni adalah Fatin cuba nak kongsi dengan korang pengalaman Fatin. Mungkin korang boleh relate sikit-sikit lah. Macam Fatin cuma nak ceritakan experience Fatin sepanjang Fatin menjalani ODL di rumah. So let's start. So sedikit TMI Fatin. Alhamdulillah, based on my STPM result, Fatin diterima masuk ke Universiti Utara Malaysia UUM dalam kos teknologi ijazah sarjana muda teknologi media dekat UUM Sintok Kedah. Tapi tak pernah pun pergi. Sedih kan, so, pelajar universiti tapi tak pernah masuk universiti. So mungkin ramai kawan-kawan Fatin yang korang yang tengah menonton sekarang ni semua boleh relate dengan Fatin, which is kita pelajar universiti tau, semester 1 pelajar universiti tapi kita duduk kat rumah. Macam tu lah dia punya kesedihannya tu. Sepanjang semester 1 Fatin menjalani pembelajaran dalam talian, which is sangat mencabar bagi Fatin. Sebab Fatin selama ni Fatin Fatin dah biasa dengan bersemuka punya kan. Daripada tadika sampailah ke tingkatan 6 bersemuka. Ni baru first time buat online. So masa macam mula-mula tu Fatin tengok adik Fatin lah. So adik Fatin dia pun online juga kan. Masa mula-mula yang COVID kena kat Malaysia tu kan. Lepas tu dia kena belajar online tu. Fatih macam lagi sebenarnya Fatih macam fikir lagi senang dekat internet macam tu lah. Tapi lepas tu bila baca apa Fatih punya fikiran kan, macam Fatih punya pendapat macam lagi senang lah kerja kat rumah macam tu, lagi selesa kita macam kita tak payah pakai baju sekolah, tak payah balik lambat macam tu lah. Tapi sebenarnya belajar online ni lagi susah daripada belajar bersemuka. Lagi mencabar sebenarnya. Lagi mencabar mentally dan physically. Experience Fatin masa mula-mula masuk tu, bayangkan mula Fatin dapat Fatin dapat tawaran kan, macam semak tawaran dapat masuk UI, macam seronok lah dapat kat Kedah kan. So sebab memang dah lama gila nak masuk universiti, lepas SPM nak masuk universiti tapi tak lepas. So alhamdulillah lepas SPM dapat masuk dekat universiti. So seronok, ceperak sikit kan nak masuk universiti. And lepas tu bila dah dapat surat tawaran apa semua, berapa banyak yuran kena bayar, lepas tu apa yang nak kena bawa, macam mana masa tu dah ada COVID kan. Fatih tak ingat dapat tawaran berapa hari bulan. Fatih tak ingat berapa hari bulan dapat tawaran tu. Lepas tu masa tu dah ada COVID dah. Lepas tu ada dah punya dia bagi SOP nanti masa nak pergi nak masuk dekat inapan siswa kan, laluan yang mana macam tu, Fatin inasis mana, banyak maklumat dapat. Keluarga Fatin macam okey, jom kita pergi macam tu lah, cari mana-mana homestay ataupun homestay lah untuk bermalam satu malam. Sebab kita orang daripada Taiping, daripada Kamunting Perak ni nak ke Sintok bukannya dekat sayang, jauh. So kena bermalam. So cari Fatin pun cari online mana satu homestay murah-murah untuk satu malam kan. Penuh. Cari tak ada.
So kita orang pun dapat kat Citra lah. Citra dekat satu hotel ni. And then bila PKP apa semua kan, universiti bagi tarikh. Okey, ditangguhkan kemasukan ditangguhkan pada tarikh ni. Pak Sufati pun kalau hotel tu saya nak tukar tarikh kepada tarikh ni boleh sebab universiti macam ni. So kata okeylah, tak apa macam tu. Lepas tu universiti bagi lagi memo. Okey, ditangguhkan pada tarikh ni pula. So Fatin call lagi. Cakap, boleh tak nak tangguh pada tarikh ni? Cakap, boleh tapi 3 kali je boleh tukar macam tu. Okay. Kalau tak dia punya deposit burn macam tu. Lama macam mana ni. Lepas tu dapat memo lagi kata tak ada kemasukan langsung untuk semester ni. Macam tu lah. Tak boleh langsung masuk universiti. So Fatin call balik hotel tu. So Fatin cakap, Fatin bagi surat tu dekat hotel tu. So Fatin cakap, macam mana ni, katakan tak apa, kita boleh bukannya kita nak pun tangguh, memang terpaksa tangguh sebab PKP macam tu. Nasib baiklah sampai sekarang guys, sampai sekarang Fatin still lagi kontak dengan hotel tu sebab tak tahu lagi tarikh masuk bila, faham tak? So sebabkan tak nak deposit, kita orang burn macam tu je kan. So nasib baik hotel tu faham kita orang tangguh tarikh sebab apa macam tu. Alhamdulillah dapatlah tangguh. Dia kata dia tangguh lagi sampai bulan 3. Tengoklah macam mana nanti. So itulah pasal macam mana mula-mula nak masuk tu. Lepas tu bayangkan Fatin dah berangan-angan dah. Okay, Fatin dah jumpa roommate tau tak? Fatin cakap, nanti siapa nak bawa iron board? Siapa nak? Okay, dia duduk kat kedai roommate Fatin tu. Cakap, tak apa, saya bawa iron board sebab saya duduk kat kedah je. Aku cakap, okay, tak apa, saya bawa iron macam tu sebab saya daripada Taiping jauh nak bawa iron board besar. Macam tu. Tak apa macam tu. Nasib baik roommate Fatin tu macam K-popers macam Fatin juga kan. So bolehlah macam kata nanti kita basic fangirl sama-sama tau macam tu. Seronok lah nak duduk kat universiti tapi tak kesampaian. Macam mana kan? So bayangkan kita orang punya apa tu? Panggil apa? Minggu orientasi nampak minggu orientasi pun dekat online. Kita orang tengok FB live untuk minggu orientasi. Bayangkan FB live sayang. Berapa hari 3 hari orientasi, semuanya online. Tengoklah ke FB live tu. Okay, school ni bagi taklimat, macam tu. Sedih. Lepas tu tengok dia tunjuk video macam mana minggu orientasi sebelum tu kan. So lepas tu tengok diorang pakai baju warna putih, lepas tu ada selendang. Cakaplah dengan kawan-kawan Fatin, mana kawan-kawan Fatin daripada SPM yang dapat masuk satu universiti dengan Fatin, macam kenapa kita tak dapat benda ni gitu. Tapi nak macam mana, dah COVID kan, macam tu tak dapat dielakkan. So habislah minggu orientasi macam begitu sahaja. Lepas tu startlah pembelajaran. Lepas tu bila start pembelajaran tu masa nak pilih-pilih, dia ada cerita best lah berkenaan dengan nak pilih subjek ni kan. So sebab ada Fatin dah ada serta-serta subjek yang universiti dah tetapkan tarikh ni, hari ni pukul ni subjek ni, macam tu lah. Dah bagi schedule untuk Fatin, tapi setengah subjek tu Fatin kena add sendiri. So bila macam ada satu macam yang lain tu Fatin sempatlah nak add apa semua kan. Tapi yang satu subjek ni sangat-sangat susah nak dapat, which is subjek bahasa asing. Sebabkan kos Fatin memang kena ambil bahasa asing, so Fatin kenalah ambil. Tapi bila nak add subjek, penuh. Maksudnya dah tak ada kekosongan dah. Setiap kelas kosong macam tu. Cakap,
Macam mana nak ambil bahasa asing ni, kata kan. Dah lah wajib course macam tu. Lepas tu kenalah add manual. Bila add manual, mula-mula tu adalah macam mana dah Fatin pun keliru apa semua. Tiba-tiba Fatin dapat 7 subjek. Fatin punya subjek ada 7. ICT, intro media, introduction to media, lepas tu kenegaraan, keusahawanan, bahasa asing, which is Fatin ambil Mandarin. Ada je bahasa lain. Fatin nak ambil bahasa Korea tapi ayah Fatin tak bagi. Lepas tu Fatin nak ambil bahasa Arab. Lecturer macam koordinator macam tak sarankan Fatin ambil bahasa Arab dah, sebab ambil daripada tadika bahasa Arab. Macam tu lah. Fatin ambil lah bahasa Mandarin. Lepas tu lepas bahasa asing ada EP3, which is English Proficiency 3. Lepas tu lagi satu subjek aku lupa. Nampak tak? Lupa subjek apa, baru je beberapa hari habis SEM. Dan satu co-curricular Fatin pilih event management, sebab Fatin adalah macam ilmu sikit-sikit lah berkenaan dengan event management. Masa form 6 banyak buat kan event tu. Lepas tu berjalanlah proses pembelajaran tu dalam online selama 14 minggu, 7 subjek. So Fatin sangat bersyukur. Lagi satu dah ingat dah. Etika dan peradaban. Yes, etika dan peradaban 7 subjek. So Fatin sepanjang 14 minggu tu alhamdulillah lecturer semua okey. Alhamdulillah. Tapi adalah satu peristiwa yang best dekat mula-mula masa kita orang dapat satu kelas untuk subjek ni kan. Lecturer tu cakap, tak payahlah masuk kelas ni, pergi drop lah kelas ni. Nanti saya susah nak bagi markah tau. Dia kata macam tu tau. So, lecturer tu asyik suruh drop je macam tu. Lepas tu lecturer tu suruh lah kita orang cari grup apa semua dah kan. Adalah seorang kawan Fatin ni, dia tak boleh nak macam, sebab lecturer duk pressure kita orang kata drop lah subjek ni macam tu kan. Lepas tu adalah member seorang ni tak dapat nak teruskan, dia drop lah subjek tu. So kita orang dalam grup tu kekurangan lah satu orang, carilah orang lagi macam tu lah. Lepas tu tapi mula-mula tu lah macam agak macam tertekan sikit lah. Lecturer ni suruh drop kan. So cakap kenapa ni? Lepas tu punyalah tanya dekat senior apa semua, kenapa lecturer ni suruh drop je macam tu? Cakap tahan je lah, hadap je lah lecturer macam tu. Lepas tu bila dah belajar dengan lecturer tu, dia memang sangat baik. She sangat membantu, ilmu dia sangat-sangatlah berguna macam tu. Memang seronok duduk dengan kelas dia. Lepas tu bila habis je kelas, kita orang akan tengok gambar walaupun online macam tu kan. Tapi mungkin Fatin rasa daripada segi assignment tu dia agak strict lah. Daripada segi assignment, bila kita orang buat satu report tu tak boleh, reject, buat lain macam tu. Kita orang bagi yang ni pula, reject, buat lain macam tu. Pernah kita orang buat tajuk pun kita orang kena reject juga, lecturer tu. So mungkin sebab tu lah kot dia suruh drop. Mungkin sebab inilah dia, mungkin sebab dia agak strict lah dalam segi assignment tu. Tapi pendapat Fatin lah, kalau korang jumpa lecturer macam ni, ikut je lah apa yang dia suruh. Itu je. Apa yang dia suruh buat, apa yang dia suruh tukar je. Jangan membantah, jangan dia lecturer ni macam tu. Dia buat tu ada sebab, dia suruh kita belajar untuk perbaiki kesilapan, begitulah. So itulah. Lepas tu Fatin jumpalah beberapa kawan dari sama kos. Lepas tu ada juga kawan yang duduk dekat typing sama-sama.
So kita orang pas dia Chinese kawan tu. So bila Fatin ada soalan berkenaan dengan subjek Mandarin, Fatin akan tanya dia lah, macam mana ni, macam mana macam tu. Apa? Oh ni macam ni. Banyaklah bantu Fatin. Dia pun satu grup assignment dengan Fatin juga. Walaupun kita orang tak jumpa, kita orang jumpa virtually, tapi dapat rasa like ikatan persahabatan tu. Harap-harap lepas ni semester 2 dapatlah jumpa balik dengan semua kawan-kawan Fatin. Sepanjang semester 1 ni, masuk bilik, belajar, kelas, buat assignment, makan, masuk bilik balik, makan balik, belajar balik, buat assignment balik. Itu je. Saya tak bergaul dengan orang, tak keluar apa semua kan. Harap-harap COVID ni cepat habis lah. So, cabaran sepanjang online learning ni banyak sebenarnya. Fatin rasa korang pun boleh relate dengan Fatin, sebabkan dia banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor daripada segi surrounding, daripada segi kita tak biasa dengan online learning macam tu, daripada segi assignment grupnya, itu banyak mempengaruhi Fatin punya physically adalah juga macam physically Fatin pun kadang-kadang Fatin akan rasa macam penat sangat. So mental Fatin pun kadang Fatin akan tak tahan, Fatin akan nangis juga. Itu sebenarnya faktor-faktor macam itulah yang banyak bagi cabaran pada Fatin lah. Yang surrounding, bila korang pun boleh faham, siapa yang tengok video sekarang ni yang dah hadap online learning pun boleh faham, boleh relate dengan apa yang Fatin rasa, which is kalau korang punya macam korang duduk belajar kat rumah kan, parents, siblings, lagi-lagi Fatin yang ambil upah jaga, bukan keluarga Fatin, yang ibu Fatin lah mainly ambil upah jaga budak ni. Budak-budak tu lagi tentu kita nak belajar tapi diorang bising-bising. Itulah salah satu yang banyak memenatkan mental Fatin lah macam tu. So bila kita ada kat rumah ni, kita akan tahu semua masalah, faham tak? Kita macam masalah diri kita, masalah parents kita, masalah kewangan kita akan fikir semua sekali. Masalah keluarga kita, macam itulah bila kita belajar kat rumah ni. So dia tak ada batasan. Macam mana kita terdedah dengan semua benda sepanjang kita duduk kat rumah ni. Walaupun kita tak keluar kan, dalam rumah pun dah kira dalam rumah pun dah sangat-sangat memenatkan mentally lah macam tu. Tapi ini cuma pendapat Fatin saja. Fatin rasa macam kalau diberi pilihan untuk Fatin sebab Fatin dah jalani 1 semester di rumah, kalau diberi pilihan untuk duduk di rumah ataupun di universiti, Fatin lebih prefer, walaupun Fatin tak pernah pergi universiti, tak pernah jalani pun duduk dekat universiti, Fatin lebih prefer belajar dekat universiti. Sebab masa tu, kalau bagi Fatin lah, apa yang Fatin rasakan, kalau kita duduk kat universiti ni, kita cuma fokus untuk belajar dan banyak libatkan diri dalam aktivitis macam tu je. Ya, so kalau kat rumah ni kita banyak terbeban dengan tanggungjawab. Sebenarnya kalau tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai pelajar, macam tu, tanggungjawab sebagai kakak, macam tu lah. Lepas tu pas surrounding pun banyak tu. Yang lagi satu yang banyak bagi cabaran pada Fatin adalah group assignment sebenarnya. Fatin adalah experience which is banyak group assignment yang Fatin kena lead. Sebenarnya
Fatin, kalau ramai yang tahu Fatin ni, macam kenal Fatin, Fatin tak nak sangat lead tau. Kalau sampai tahap Fatin lead, maksudnya grup tu dah tak boleh berjalan. Faham tak? Kalau grup tu tak berjalan, maksudnya habis semua rosak. Macam tu lah. Kalau sampai part Fatin yang kena keluar, Fatin yang kena step up, mungkin tu sebab grup Fatin yang kurang bagi, macam mana cakap, bukan contribution. Diorang bagi contribution tau, tapi tak ada macam boleh tak nak buat ni, boleh tak nak, tak ada orang yang boleh step up selain daripada Fatin. Macam tu lah. Kalau diorang tak buat, kalau macam ni, kalau bila Fatin tak step up, grup tu takkan bergerak. Macam tu lah. Itulah adalah cabaran sebenarnya. Sebenarnya kalau orang tengok Fatin, diorang akan cakap Fatin ni gila kuasa. Macam tu. Ni semua dia nak kontrol, macam tu. Tak, sebenarnya Fatin buat tu ada sebab. Sebabkan tak ada yang nak gerak. Macam tu lah. Kalau ada yang nak gerak, Fatin okey. Macam buatlah. Macam tu. Fatin akan ikut orang tu. Tapi kalau Fatin yang kena, okey, orang ni kena buat apa, orang ni buat apa, jom kita meeting, macam tu. Itulah yang banyak memberi Fatin macam cabaran lah. Macam tu. So korang lepas ni kalau online learning lagi, bukan online learning lah, kira online, kalau bersemuka pun dalam group assignment, tolong bagi contribution, jangan diam. Sebab kadang-kadang kalau korang diam tapi korang tahu something, korang tak nak bagi tahu, dia effect semua benda lah. Macam tu. So itu cabaran bagi Fatin, sebab kan Fatin tak pernah buat group assignment dan online. So Fatin tak tahu budak ni dah dia ni dah siap ke belum task ni, dia ni dah siap ke belum task ni, dia ni sini. Penat nak catch up dengan semua orang, penat gila. Sebab Fatin ada satu perkara, Fatin nak share satu experience Fatin. Due date dah dekat tapi kita orang tak siap apa lagi. Kita orang dalam grup tu diam 1000 bahasa, tak ada apa-apa. So aku tak boleh jadi. Fatin cakap ni tak boleh jadi, aku kena step up. Kalau tak, markah aku pun kena juga. Macam tu. So Fatin bagi tahu dalam grup tu, cakap tak boleh macam ni. Takkanlah Fatin seorang je yang kena aktif apa semua macam tu. So barulah ada interaksi antara kita orang dapat. Lepas tu Fatin bagi due date. Okey, part ni siapkan tarikh ni, part ni siapkan tarikh ni. Ingat, Fatin bukan gila kuasa. Fatin bukan belagak nak jadi leader, but it a must. I should do that because there's no one that can step up beside me. Macam tu punya tahap lah kawan-kawan. Macam tapi Alhamdulillah kita orang punya assignment tu dapat pujian daripada lecturer. Harap-harap result kita orang okey lah untuk semester 1 ni. So just sedikit tips untuk korang, kalau korang dalam group assignment, untuk siapa-siapa yang tonton video ni sekarang ni, tolong bagi kerjasama, jangan diam. Macam tu. Sebenarnya kalau korang diam, korang akan menyusahkan orang lain juga sebenarnya. Macam tu. Menyeramkan. Nanti markah korang juga yang akan terefek. Kalau dia macam ni tau, dia macam ni. Kalau korang nak diam, kalau markah tu efek pada korang saja, tak apa. Tapi bila korang diam, dalam satu grup tu akan terefek, dan markah kawan-kawan lain pun yang dalam grup tu pun akan terefek juga. Korang tak rasa bersalah ke? Macam tu. So lain kali kalau dalam group assignment, tolong bagi kerjasama, ya. Pesanan daripada Makcik Fatin. Okay. So lagi satu adalah Fatin susah untuk fokus dalam kelas. Bila belajar tu susah nak fokus dalam kelas,
disebabkan tak bersemuka. Ada kadang-kadang tu line lecturer tak clear, macam tu lah. Macam banyak sangat halangan ODL ni. Fatin harap sangat COVID ni dapat reda lah. Sebenarnya harap tu je. Sebab macam ni tau, Fatin nak bebel sikit hari ni. So macam ni, untuk korang, Fatin tuju kat korang yang tengok video Fatin sekarang ni, yang susah sangat nak ikut SOP, penjarakan sosial, pakai mask, pakai hand sanitizer, tak duduk pada kawasannya yang ramai orang macam tu. Pada korang-korang lah yang jenis susah sangat nak ikut arahan ni, korang tahu tak sebenarnya korang punya action tu akan libatkan orang lain, akan mempengaruhi orang lain juga. Bayangkan korang yang tak ikut SOP tapi orang lain yang tak bersalah kena, lepas tu kehidupan diorang pun akan terpengaruhi juga. Fatih bagi contoh lah. So bila korang tak ikut SOP adalah sekian-sekian ni tak ikut SOP, tak pakai mask, duduk dekat kawasan yang ramai orang, tak jaga penjarakan sosial, lepas tu tiba-tiba dia terdedah dengan COVID-19. Maksudnya dia positif, dia bawa balik rumah, dia bagi kat anak-anak bini dia yang tak bersalah. Macam tu. Bila kena kat anak-anak bini dia, koklah anak dia tu duduk dekat rumah penjaga, kena dekat keluarga penjaga. Lepas tu kena kat orang lain. Sepanjang proses ini berlangsung, ramai orang yang akan terlibat. Lepas tu negara pun akan jatuh juga sebenarnya. Sebabkan apa? Sebabkan kelalaian setengah pihak. Disebabkan ego. Aku malas nak pakai mask, aku malas nak pakai hand sanitizer. Apa? Biarlah. Aku tak kena lah. Alah, dia yang kena, serabut lah aku. Bila orang tak jaga SOP, kes meningkat. Bila kes meningkat, kerajaan terpaksa keluarkan arahan PKP. Bila PKP, pelajar-pelajar murid-murid sekolah yang nak ambil periksa, pelajar-pelajar universiti yang kena memang perlu untuk buat yang tak biasa lagi dengan ODL, ataupun yang memang diorang lebih kepada bersemuka punya teknik, banyak orang akan terjejas sebenarnya. Tu korang Fatin tengok kat berita sekarang ni kan, kesian tengok ada setengah keluarga tu yang tak dapat nak bagi, bila anak-anak dia ramai yang sekolah, dia tak dapat nak sediakan semua fasiliti, mak bapak tak dapat sediakan semua fasilitis dekat anak-anak dia. Macam Fatin, alhamdulillah Fatin, ayah Fatin sediakan fasilitis yang cukup untuk Fatin, which is ada laptop, which is ada komputer, ada printer, ada wifi, ada cukup sebenarnya, handphone, cukup untuk Fatin dengan adik Fatin jalani audit. Tapi Fatin kesian dekat kawan-kawan Fatin ataupun yang dekat TV tu, yang memang tak boleh nak jalani, tak boleh nak betul-betul, mak bapak yang betul-betul tak boleh nak sediakan fasilitis untuk anak-anak dia. So kesian sebenarnya. So Fatin sebagai orang yang dah belajar, yang dah alami ODL ni, Fatin mohon sangat pada korang yang menonton dan juga pada semua orang untuk stop being selfish sebenarnya. Stop being selfish, and kesian ni lah kami ni yang perlu pembelajaran seperti biasa, seperti normal sebenarnya.
sebab banyak sangat halangan untuk kami sebagai pelajar. Daripada segi kewangan, jangan cakap, banyak sangat dah habis untuk semata-mata untuk beli facilities yang cukup untuk ODL. Daripada segi prestasi, kita orang tak tahu macam mana prestasi kita orang. Daripada segi surrounding lagi lah macam tu. So Fatin harap dengan experience yang Fatin kongsikan ke korang ni, Fatin boleh sedikit sebanyak relate pada korang. So Fatin harap sedikit sebanyak experience Fatin dapat membantu korang. Tak adalah membantu, just Fatin nak kongsi apa yang Fatin alami selama ni. So apa yang Fatin pengalaman Fatin sepanjang ODL semester 1. Fatin harap semester 2 ni Fatin dapat balik balik universiti lah. So Fatin dah tak larat dah sebenarnya nak ODL. Dah tak larat dah sebenarnya. So stay safe everyone, stay safe. Jaga diri, ikut SOP. Benda tu senang je sebenarnya. Cuma kita je yang kena biasakan diri. So jangan lupa subscribe channel Fatin. InsyaAllah kalau Fatin ada lagi masa, Fatin akan upload lebih banyak video untuk tontonan korang. InsyaAllah. Moga konten Fatin hari ni bermanfaat sedikit sebanyak untuk korang dalam apa dua cara macam tu. Fatin berharap begitulah. So stay safe everyone. Bye.